Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Fidaus Matrang. Berita utama, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Tun Datuk Abang Openg dan isteri Puan Sri Datuk Amah Hajah Jumaani Tun Tuanku Bujang meluangkan masa menyurikan Majlis Perkahwinan Syarifah Nong Jasima dan jejaka pilihan hatinya Muhammad Nur Hakim di Kuching pada malam Sabtu. Syarifah Nong Jasima merupakan anak anda kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, merangkap Ahli Parlimen Santubong Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Sejurus selepas itu, Premier Sarawak turut menghadiri majlis perkahwinan anak saudaranya Dayang Zunaida, Abang Abdul Rahim dengan lelaki pilihan hatinya Muhammad Irfan Azizan. Hadis sama adalah ibu kepada kedua-dua mempelai iaitu ibu pengantin perempuan Dayang Mastura Abang Zain dan ibu kepada pengantin lelaki Nur Aini Cik Abdul Razak. Berita seterusnya, Rumah Rehat Sri Aman kini sedang dibaik pulih serta diubah menjadi sebuah muzium menjelang tahun 2023. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu muzium itu antara lain bakal memaparkan sejarah mengenai peristiwa Deklarasi Sri Aman yang ditandatangani pada tahun 1973. Tahun hadapan, tahun 2023 adalah ulang tahun ke-50 Perjanjian Sri Aman ditandatangani, betul di bangunan yang akan dijadikan Muzium Sri Aman tersebut. Sebab itulah Jabatan Muzium Negeri Sarawak, Kementerian saya telah berusaha untuk memastikan pembaik pulih rest house tersebut ataupun rumah rehat tersebut akan dapat siap sebelum perasmiannya dapat diadakan tahun hadapan dengan pengisian yang akan memaparkan sejarah bagaimana peritnya kehidupan kita sebelum Perjanjian Sri Aman diadakan. Beliau berkata demikian pada Majlis Penangguhan Pesta Benak Sri Aman 2022 di Astaka Regatta Waterfront Sri Aman pada Ahad. Sementara itu, Datuk Seri Abdul Karim berkata penganjuran pesta berskala besar seperti Pesta Benak Sri Aman mampu memberi manfaat kepada industri-industri lain berkaitan sektor pelancongan. Apabila diadakan pesta benak seperti ini, industri hotel, mereka yang berjual-jual baiknya bahan kraft dan sebagainya, ataupun mereka yang menjalankan operasi restoran, kedai-kedai makan, semuanya juga mendapat manfaat. Dan selain daripada itu, badan-badan kebudayaan, baiknya badan kebudayaan di Semanggang ataupun tempat-tempat lain, mereka juga perlu berlatih kerana ada pertunjukan-pertunjukan tertentu. Sedikit sebanyak dengan adanya satu event seperti ini, ia dapat menghidupkan banyak industri-industri yang bersangkut paut dengan pelancongan di bandar Semanggang ini ataupun di tempat-tempat lain. Majlis penangguhan pesta tersebut telah disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud. Pada program itu, Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud telah berkesempatan menyaksikan perlawanan peringkat akhir kategori Sakai 20 lelaki bagi acara regatta serta melawat ke pameran pembangunan. Difahamkan Pesta Benak Sri Aman 2022 telah mendapat anggaran kehadiran sekitar 60,000 pengunjung yang datang untuk menghiburkan diri dengan pelbagai pengisian acara yang ada pada kali ini. Sementara itu, setiap pemimpin termasuk ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK perlu mempunyai sikap bertanggungjawab dalam mengatasi sebarang isu dengan bijaksana agar tidak memudaratkan rakyat. Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk John C. Kitayai berkata dalam pada itu penganjuran seminar pemerkasaan KMKK mampu berfungsi sebagai platform berkongsi idea dan pendapat mengenai hala tuju peranan KMKK yang merupakan mata dan telinga sebagai penyampai suara kerajaan kepada masyarakat. Katanya lagi, setiap agenda pembangunan yang diuar-uarkan kerajaan hendaklah disampaikan kepada masyarakat dengan cara dan norma yang betul. Jadi kelepas saya megak ada pelabak aku pula itu ialah penemu kita tadi anak nyimpan ke diri ya? Kangau ke rakyat pakai kita rumah panjai kita pun padah ke sini nama utai kuliah kita
Laban ngawak kesilap muka nemu nama utai kena utai udah pelajar kita. Beliau berucap demikian ketika merasmikan penangguhan seminar pemerkasaan KMKK daerah Tatau bagi Dewan Undangan Negeri Dun Kakus di Hotel Promenade Bintulu pada Sabtu. Seramai 110 orang peserta yang terdiri daripada KMKK kawasan Dun Kakus di bawah pentadbiran pejabat daerah Tatau telah mengikuti seminar yang berlangsung selama 2 hari itu. Manakala 12 kertas kerja telah dibentangkan pada seminar tersebut seperti berikut. Tambah Datuk John Siki yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kakus, tugas KMKK bukan perkara mudah dan ia harus dipelajari terutama melibatkan pentadbiran dan adat serta budaya masyarakat Iban. Lalu dah tengah hari itu lagi adanya Puan Miriam juga akan beri pasal begini pun kita ngatur cara kita. Nah, di kerempah satu adat. Adanya kedua, lebih banyak tu ngadu ke cara, ngadu ke namanya, ngadu ke layak. Lebih banyak ngadu ke layak tu kan sitik pengawak kesenang. Nanti tua tu nak belajar ke. Laporan selanjutnya, pengundi di kawasan Parlimen Puncak Borneo diseru agar memberi sokongan kepada calon yang dipilih mewakili gabungan parti Sarawak GPS di situ pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15 akan datang. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Roland Sagah Wee In berkata ini adalah demi menjamin kejayaan GPS dalam memenangi kerusi tersebut sekaligus mengukuhkan lagi suara perjuangan mempertahankan hak Sarawak di peringkat Parlimen. Perjuangan kita ini bukan hanya kerana individu. Perjuangan kita ini bukan hanya untuk kawasan Puncak Borneo. Tetapi sebenarnya perjuangan kita ini adalah untuk Sarawak. Kawasan ini, kawasan Puncak Borneo adalah kawasan PBB. Tentu sekali kita akan akur dengan apa sahaja atau siapa sahaja yang dipilih oleh Presiden PBB nanti. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran Jelajah Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB peringkat Puncak Borneo 2022 di Serembu Eco Park, Bau pada Sabtu. Sehubungan itu, Adun Tarat itu turut menyuruh rakyat dari kawasan Dun Serembu, Dun Mambung dan juga Dun Tarat agar bersatu padu dan bekerjasama di bawah kawasan Puncak Borneo bagi memastikan kejayaan calon GPS nanti. Didebat pula, seramai 51 individu telah menyertai kursus Asas Pertahanan Awam Siri ketiga 2022 Anjuran Pertahanan Awam bahagian Betong. Majlis penangguhan bagi kursus itu telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak merangkap Adun Seripas, Muhammad Razi Sitam di Dewan Komuniti Debak pada Sabtu. Dalam majlis sama, beliau turut merasmikan pejabat unit pertahanan awam PUPA yang baru siap dibina di Debak. Jelasnya penubuhan pejabat ini memudahkan pengoperasian terutamanya semasa bencana di kawasan Debak serta dapat mengembangkan khidmat Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM ke arah memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Sementara itu, beliau turut mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua peserta kursus kerana mengambil bahagian untuk memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Beliau turut berharap agar APM terus komited dalam membantu golongan yang memerlukan. Sementara itu, golongan belia memainkan peranan penting dalam memacu agenda Sarawak untuk mencapai negeri maju pada tahun 2030. Oleh itu, Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Gerald Rentap Jabu berkata, terdapat beberapa perkara yang telah diusulkan dalam Majlis Perundingan Belia Negara MPBN peringkat negeri Sarawak untuk memperkasakan golongan tersebut. Kita ingin melihatkan pembangunan belia sama selari dengan hasrat Kerajaan Negeri Sarawak yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Abang Jo, Premier kita, untuk masuk ke ekonomi baru, hydrogen economy, carbon trading, storage dan sebagainya, petrochemical, dan ini memandangkan keperluan modal insan nanti bertambah banyak, dan kita juga melihat kepada masalah-masalah dan usul yang dibawa, terutamanya dari segi perlombaan haram, dadah, peluang pekerjaan dan kenapa anak-anak kita banyak yang tidak mau pergi ke universiti
kerana lepas-lepasan SPM dan sebagainya, dan kita juga melihat kepada apa lagi untuk bantuan terus ataupun grant kekal kepada pertubuhan. I think Beliau berkata demikian ketika mengadakan sidang media di salah sebuah hotel di Kuching pada Sabtu. Datuk Jeneral menambah satu perkara lain yang diusulkan adalah untuk memantapkan lagi pengurusan persatuan dan kelab di Sarawak menerusi penganjuran seminar dan kursus di setiap bahagian. Ujar beliau lagi, cadangan tersebut bukan sahaja dibentangkan kepada Majlis Rundingan Negara, malah akan dibawa juga kepada Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak untuk merancangkan lagi pembangunan belia di negeri ini. Beralih ke berita sukan, skuad Muay Thai Sukma Sarawak mahu mempertahankan 2 pingat emas dimenangi 4 tahun lepas di Perak apabila bertandang ke Kuala Lumpur untuk bersaing dalam Tamasya Sukan Malaysia ke-20 MSN 2022 dijadual bermula 17 September ini. Bagi Presiden Persatuan Muay Thai Negeri Sarawak PMNS, Jumaat Ibrahim, meskipun besar impian mereka untuk memenangi lebih banyak pingat emas kali ini, namun persatuan enggan terlalu mendabik dada dan hanya meletakkan sasaran sederhana 2 pingat emas. Bagi merealisasikannya, beliau mahu atlet-atlet Muay Thai mengekalkan momentum dan beraksi dengan semangat kental dalam gelanggang demi menjulang nama Sarawak. Pihak PMS tidaklah kata orang gah untuk mengatakan untuk mendapat gol seberapa banyak yang boleh, tapi kita berusaha bagaimana cara kita boleh untuk mendapatkan lebih emas. Bagaimanapun target kita tahun ini kita berusaha untuk maintain mendapatkan 2 gol, 2 perak dan 1 perak insya-Allah. Dan kalau diizinkan Allah Taala, InsyaAllah kita akan boleh lebih, tapi kalau tidak pun kita cuba mempertahankan apa yang telah kita menangi seperti Sukma di Perak dulu. Terima kasih. Bercakap kepada Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS dalam temu bual eksklusif pada Sabtu, Jumaat akui pandemik COVID-19 menjadi cabaran kepada PMNS untuk mempersiapkan atlet terbaik bagi menghadapi edisi Sukma kali ini. Bagaimanapun sokongan dan dokongan dari Majlis Sukan Negeri Sarawak MSNS, Perbadanan Sukan Sarawak SSC dan Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak membolehkan PMNS melaksanakan pelbagai program pembangunan sekaligus menjadi platform persiapan kepada atlet-atlet Sukma. Selain itu, beliau turut merakamkan setinggi penghargaan terhadap Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Sarawak, khususnya kepada Rektor UiTM Sarawak, Profesor Datuk Dr. Jamil Hamali kerana membenarkan atlet Muay Thai Sarawak menjalani latihan di kampusnya di Semerahan. Bagi pihak PMS, sangat-sangatlah berterima kasih dan bersyukur atas dorongan sokongan daripada Belia Sukan Negeri, Sarawak Sport Council, Kementerian Belia dan Sukan Sarawak yang mana diterajui oleh Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim yang tidak putus-putus memberi kata semangat, memberi sokongan dan dorongan untuk semua pasukan-pasukan sukan di negeri Sarawak, bukan hanya pada PMS, dan untuk memastikan semangat siap siaga anak-anak sukan Sarawak untuk menempuh Sukma 2022 di Kuala Lumpur dan beroleh satu kemenangan yang boleh membawa kemenangan negeri Sarawak. Sehubungan itu, Jumaat menyeru warga Sarawak yang ada di Kuala Lumpur untuk datang ke lokasi kejohanan di South City Plaza Seri Kembangan bagi memberikan sokongan padu kepada atlet-atlet Muay Thai Sarawak. Pada edisi kali ini, Sarawak akan mempertaruhkan seramai 14 atlet terdiri daripada 9 lelaki dan 5 wanita dengan 2 atlet lelaki dan 2 wanita turut mengambil bahagian dalam acara Y Crew kategori baharu diperkenalkan pada edisi tahun ini. Sekian edisi malam bersama saya Fidas Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebarfakta. Salam UKAS.